Hikam FM, inspirasi utama anda. Tuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu baik, Assalamualaikum. عن عبد الله بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya.
kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Afif 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Labbaik Allahumma. Lembaga Tabung Haji dan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putra Malaysia menganjurkan Karnival Haji, Umrah dan Pelancongan dari 19 Januari hingga 21 Januari 2024, 9 pagi, 9 malam di Movenpick KLIA. Dapatkan di sini pakej haji terbaik dari 25 syarikat pengelola jemaah haji berlesen. Pilih keselesaan, pilih pakej haji. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. IKIM FM, inspirasi utama anda. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di segmen Kembara Inspirasi. InsyaAllah saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk waktu ini kita bawa kepada anda kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaAllah menjadi pedoman untuk kita menjalankan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis petang ini tentang buat yang terbaik, minta yang terbaik. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah sediakan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya itu bagikan jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepadanya syurga Firdaus, kerana syurga Firdaus adalah syurga yang paling tengah dan paling atas atau tinggi. Di atasnya terdapat Arash Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih. Dari syurga Firdaus itu seluruh mata air sungai-sungai syurga mengalir. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dan pengajaran dari hadis ini, para mendengar, setiap kita sentiasa mengharapkan untuk menjadi orang yang paling baik dan cemerlang dalam hidup di dunia dan akhirat. Mendapat ganjaran syurga di hari akhirat amat diharapkan oleh setiap orang. Rasulullah SAW menyuruh berdoa agar mendapat syurga yang paling baik, iaitu syurga Firdaus. Menjadi cemerlang dan terbaik menuntut kita berusaha dan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Kecemerlangan tidak dianugerahkan kepada orang yang melakukan usaha sambil lewa, tetapi yang berlumba dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Dalam kita berdoa, mintalah yang paling baik dan diridai Allah Subhanahu wa taala, antaranya meminta agar dimasukkan ke dalam syurga Al-Firdaus.
Jom sama-sama kita renungkan hadis ini dan kita baik dan amalkan. Siapa yang tak nak masuk syurga Al-Firdaus Al-A'la, jom sama-sama kita doakan untuk kita mendapat masuk ke syurga Al-Firdaus Al-A'la tanpa hisab dan azab. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bersama para mendengar tu setia bersama kami insya-Allah selepas ini bersama rancangan Imanuna Iman kami jam 5 petang sebentar sahaja lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk bersama para mendengar tu setia bersama kami di Ikim FM, inspirasi utama anda. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri.
kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji Patuh Syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Perlis, Kedah dan Langkawi 49.0 FM. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usra Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat dipentingkan, sangat difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talknya itu yang sangat lebih penting. IKIM FM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Assalamualaikum, peace be upon you, salam sejahtera, IKIM FM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia di IKIM FM, inspirasi utama anda untuk waktu ini di segmen Kembara Inspirasi. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama anda untuk kita menonton rancangan Imanunah, Iman Kami pada petang ini. InsyaAllah kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan kita akan buka ruang dan peluang untuk anda hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ada di konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki Datin? Alhamdulillah nabi khair insya-Allah. Terima kasih Doktor meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini. Kula am wa anta bikhair ya Doktor. Kula am wa antum bikhair. Alhamdulillah. Al-halaqah al-ula fi Imanuna في سنة 2024. Masya Allah, Alhamdulillah, insyaAllah berkhair. Dan untuk para pendengar, kita akan buka kitab kita, kitab ke arah permekasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Yang belum mendapatkannya, boleh hantar atau WhatsApp terus
kepada Encik Johari 0192380466 untuk kita mendapatkan kitab kita pada petang ini. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita akan buka kitab kita untuk kita bincangkan tajuk kita untuk petang ini, sifat sam'iyah. Dan untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang ada di luar sana, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama dan juga pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna di IKIM FM, inspirasi utama anda, dengan harapan insya-Allah tahun 2024 yang baru ini kita sentiasa istiqamah dan meningkatkan ilmu, amal dan iman kita insya-Allah, dengan harapan segala yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada petang yang mulia ini, Khamis 5.15 petang ini, kita akan meneruskan pengajian kita kitab ke arah pemakasaan akidah Islam di alam Melayu, akidah al-muqaddimat dan al-akidah al-wusta. Kita dah khatam muqaddimat, kita berada pada al-wusta. Tak sempat nak khatamkan tahun 2023. Biasanya tukar tahun baru, tukar kitab baru. Kali ini beza sikit Datin. Ini insya-Allah. Dan ini dua dalam satu tu doktor. Kerana ada dua kitab dalam satu, betul. Tapi ia tidak mengurangkan himmah dan kepentingan ilmu yang kita pelajari dalam kitab ini, kerana yang namanya ilmu kita sentiasa dalam keadaan memerlukan, iaitu menambah ilmu kita insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tanpa membazir waktu, kita boleh buka bagi teks Arab dia, Akidah Wusta, muka surat 256 petikan 45. Sedangkan bahagian terjemahannya iaitu muka surat 207. Yang memiliki kitab boleh mula buka dan persiapan untuk mengaji. Yang berada di depan steering tetap memandu dalam keadaan yang fokus sambil mendengarkan dengan tenang, iaitu rancangan Imanuna melalui IKIM FM kita, dan semoga semuanya selamat sampai di destinasi dalam keadaan aman dan damai insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi pada hari ini kita membahas tentang sifat sam'iyah. Apa sifat sam'iyah Ustaz? Selalu dengar nafsiyah, ma'ani, maknawiyah, kan? Salbiyah, ma'ani, maknawiyah. 4. Tak pernah dengar sam'iyah. Ini kita nak bahas hari ini. Tapi sebelum masuk bab tu, kita masuk petikan 45 dulu tentang sifat idrak. Terjadi khilaf dan ini pendek sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa min thamma كان المختار في الإدراك الوقف لعدم ورود النقل فيه بالإثبات أو النفي. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang diterjemahkan atau bermaksud sehubungan dengan itu, pendapat yang menjadi pilihan bagi sifat idrak. Apa terjemahan sifat idrak? Sifat mencerap atau sifat mendapat. Ini terjemahan Melayu dia lah, yang saya dah menukilkan di bahagian awal tentang maksud idrak, adalah bertawakuf, iaitu tidak menetapkan atau menafikannya, tawakuf, kerana tiada dalil nakli untuk mengisbatkannya atau menafikannya. Sebab tak ada dalil nakli yang mengisbatkannya, atau kata Allah tidak bersifat dengan sifat idrak pun tidak ada. Menafikan atau mengisbatkannya itu tidak ada. Jadi alasan itu dia tawakuf. Ini yang lebih baik bagi sifat idrak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sifat idrak ini sifat mencerap. Apa yang dimaksudkan Ustaz sifat mencerap ni?
Nama pun tak pernah dengar mencerap ni kerana guna bahasa Melayu, tulen ni. Dia orang memang terjemah idrak tu mencerap. Masuk mencerap itu mendapat. Mendapat ni macam apa? Rasa pedas, kan? Sejuk, panas, bau, wangi, kan? Ini dia bukan samak. Betul? Samak tu mendengar, kan? Walaupun Allah SWT mendengar tanpa telinga, tanpa suara dan huruf. Allah Maha mendengar rintihan hati. Dia bukan melihat, kan? Contoh dia, kerana melihat tu tentu Allah melihat tanpa memakai mata, of course, tanpa perlu kepada anggota, tanpa perlu terang, kan? Kita melihat kena terang baru nampak. Contoh dia. Tapi Allah tanpa perlu semua itu, Allah Maha melihat. Cuma macam mana dengan rasa pedas, wangi dan lain? Tapi kita yakin Allah SWT tahu, kan, perkara-perkara tersebut dalam hakikatnya. Cuma nak kata dia ada sifat idrak tak? Ini kita kata dia ada sifat idrak. Nak mensabitkan sifat idrak, atau kita cukupkan perkara ini berada pada sifat Allah yang lain? Maksudnya sifat ilmu misalnya, apakah dengan ilmu ini, ilmu Allah Maha mengetahui, termasuklah perkara-perkara yang seperti zauq, kan, rasa pedas ke tak ke apa ke, Allah Maha mengetahui, kan? Ini perbahasan dia. Menurut Al-Imam As-Sanusi, tanpa menafikan hakikat Allah Maha mengetahui semua perkara tersebut, cuma bila kita kata boleh tak kita nak kata Allah ada sifat idrak, sifat mencerap, sifat mendapat, itu ya, jadi jawab dia kita tawakuf lah. Sebab apa? Tidak ada dalil nakli yang mengatakan ada itu. Kalau pakai dalil akli, kita boleh cukupkan dengan apa? Iaitu dengan melalui sifat ilmu dan lain-lain. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Intinya kita tidak menafikan bahawa, kita tidak mengatakan atau menafikan maksud sifat itu sendiri, iaitu kita tidak mengatakan bahawa Allah ni dia tak tahu orang tu rasa pedas ke tak. Kita tak boleh. Itu jelas boleh membawa kesesatan. Kerana menafikan perkara tersebut. Allah mesti Maha mengetahui every single thing. Semua perkara yang maujudat ini, semua perkara mungkinat, with it details, dengan segala detail-detailnya yang kecil-kecil. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Inilah yang dipanggil dengan sifat idrak yang terjadi khilaf di kalangan ulama, dan kita akan sambung setelah ini berkenaan iaitu sifat sam'iyah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Adalah sangat penting untuk menciptakan, membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Dan tentu saja membangun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan haruslah menjadikan keluarga tersebut dipenuhi dengan cinta. Orang tua yang mencintai anaknya, suami yang mencintai istrinya, istri yang menyayangi suaminya, anak-anak yang menghormati dan mencintai orang tuanya, akan menjadikan orang-orang tersebut pribadi-pribadi yang keluar dari rumah mereka dan akan bermanfaat bagi orang sekitarnya. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini segmen Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini bersama rancangan Imanunah Iman Kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akriti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih bersama anda di waktu ini untuk kita membincangkan sifat sam'iyah. Untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama doktor untuk kita sambung kembali sifat sam'iyah. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada pada petikan ke-46. Ya. Muka surat 256 juga, sesi yang bahagian Arab. Qala mu'alif rahimahullah wa fi kaunil istiwa'i wal yadi wal aini wal wajhi asma'an li sifatin ghairi thamaniyah aw mu'awwalatan bil istila'i wal qudrati wal basari wal wujudi aw yuqafu an ta'wiliha wa tufawwadu ma'aniha ila Allah subhanahu wa ta'ala ba'da tanzihi an dhawahiriha al-mustahilati ijma'an salasatu aqwalin li Syekh Al-Asy'ari. Yang bermaksud hadirin wal hadir hafizakumullah, bagi yang menjadikan ayat-ayat istiwa, yad, ain dan wajah sebagai nama bagi sifat-sifat selain sifat ma'ani yang 8, atau yang mentakwilnya dengan makna menguasai, kekuasaan, penglihatan dan kewujudan, atau bertawakuf, stop, yang ini tak bagi ini, daripada mentakwilkannya dan menyerahkan tafwid maknanya kepada Allah SWT setelah membersihkannya daripada makna zahirnya yang jelas mustahil secara ijma'. Itu semua terdapat 3 pendapat, iaitu pendapat Syekh Al-Asy'ari, pendapat Imamul Haramain dan para ulama salaf. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, dalam hal ini kita sedang menerangkan tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu menerangkan tentang yang dipanggil dengan sifat sam'iyah. Kenapa saya sebut sifat sam'iyah? Kerana kalau kita rujuk di dalam kitab yang ditahqiq oleh Syekh Adnan Syarfawi, Anas Muhammad Adnan Syarfawi, ulama besar, muhaqqiq di Damaskus ataupun di Syria kalau tidak salah, di dalam syarahnya kepada Akidah Wusta yang ada di depan saya, muka surat 314, dia meletakkan dalam bracket perbahasan ini adalah al-kalamu ala sifatis sam'iyah ghairi thamaniyah ala qawli bi thubutiha, iaitu perbicaraan tentang sifat sam'iyah selain yang 8 menurut kaul yang mensabitkannya. Means ulama ahli sunnah di sisi Asy'ariyah itu sendiri sebenarnya ada 3 pendapat, bukan 2. Ini pernah saya jelaskan pada tahun-tahun yang lalu. Kalau tiga itu kenapa ada pendapat, ada 3 kaul? Ini yang telah diisyaratkan oleh Imam As-Sanusi sendiri di dalam kitab yang Akidah Wusta yang saya baca tadi, iaitu ada sama ada dia itu mengatakan asma'an li sifatin ghairi thamaniyah, atau ta'wil atau tafwid. Ini 3. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kerana apa? Kerana pertama,
Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berbeza dengan makhluk. Kan? Kalau berbeza dengan makhluk, maka dia tak samalah. Dalam erti apa? Manusia ini kita ada tangan. Takkan Allah pun beranggota dengan makna tangan. Maksudnya beranggota tangan. Ni. Kita manusia ni nak melihat kena ada mata. Tak ada mata tak dapat lihat. Takkan kita nak kata Allah SWT ini berbiji mata dalam makna anggota. Anggota. Maka tentulah tidak kan? Kerana apa? Allah berbeza dengan makhluk. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT, yang mana dalam Al-Quran menyebutkan beberapa perkara yang ada persamaan atau penyamaan antara makhluk dengan Allah SWT. Seperti yadullahi faqa aydihim. Yadun maknanya dia kalau kita terjemah literal tangan. Ini yadun, yadi, tanganku. Kan? Tapi kalau kita baca ayat tersebut yadullahi berarti tangan Allah. Maka terlintas pada otak kita, pada fikiran kita, tangan, anggota tangan bagi Allah. Cuma kita tak tahu. Bolehkah kita kata Allah ada tangan dengan makna anggota? Itu pertanyaan dia. Jawapan Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak boleh. Kerana apa? Kalau maksud tangan dengan makna anggota, ini akan menyebabkan terjadi tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kerana apa? Yang ada anggota tangan itu makhluk. Tak adanya anggota tangan bagi makhluk itu sebuah kecacatan. Makhluk nak angkat barang pakai tangan dia. Contoh dia tangan dia angkat barang, misalnya dia. Sedangkan ini namanya tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Ini tidak boleh. Kerana laisa kamitsli syai'un. Allah SWT tidak menyamai makhluk atau sesuatu apapun sama sekali. Tapi ayat itu ada. Maka cara, ni istilah dia panggil SOP dia lah. Ulama ahli sunnah jemaah berurusan atau pendapat yang bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat ini. Maka pendapat pertama, menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, adalah setelah kita pastikan, qat'i, kita secara pasti membersihkan Allah daripada persamaan dengan makhluk sama sekali, dan makna zahir tersebut adalah mustahil bagi Allah SWT secara rasional dan juga ijma'an. Ini yang disebut oleh Imam Sanusi, aqlan wa ijma'an. Lalu dia kata, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri, pendiri mazhab Asy'ariyah, yang nanti mazhab ini adalah mewakili majoriti daripada ahli sunnah wal jamaah, kan? Termasuk kita di Malaysia mengikuti manhaj Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yang mana asal usulnya akidah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ini adalah merupakan akidah yang dipegang oleh tabi'in, oleh ulama, oleh para sahabat dan Rasulullah SAW yang bersambung. Maka dalam hal ini dikatakan innaha asma'un li sifatin, ia adalah nama bagi sifat. Mungkin sebab itu dinamakan sifat sam'iyah. Nama bagi sifat takumu bidzatihi zaidatin ala sifati thamaniyati sabiqah, yang berada pada zat yang selain daripada sifat 8 yang telah lalu. Wasabilu indahu, adapun cara mensabitkan sifat sam'iyah ini, nama bagi sifat-sifat ini adalah menurut Imam Abu Hasan Asy'ari ialah mensabitkannya melalui dalil sam'i atau dalil sama'. Dan sama' itu maksudnya daripada Quran dan sunnah yang sahihah. La al-aqlu, bukan pakar rasional. Disebabkan itulah tusamma ala madhhabihi sifatin sam'iyatan. Sebab itulah di sisi mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari ia dinamakan sebagai sifat sam'iyah. Ini disebut. Wallahu ta'ala a'lam bihaqiqatiha. Allah sahaja yang maha mengetahui tentang hakikatnya. Diserahkan pada Allah. Ini boleh nukil dalam kitab Tabiin Kazib Al-Muftari, kitab Al-Irsyad, dan juga kitab Syarah Al-Irsyad. Hadir wal hadar afizakumullah, riwayat tersebut. Kalau yang dibahas oleh para ulama dalam hal ini banyak, termasuk Imam Sanusi juga menjelaskan di dalam kitabnya Syarah Muqaddimat yang pernah saya baca, juga mengatakan bahawa iaitu
iaitu kita kena bersihkan, iaitu makna apa sifat itu kita tak tahu. Kita hanya kata Allah SWT ada sifat yad, tapi bukan dengan makna anggota. Kita bersihkan persamaan dengan makhluk sama sekali. Okay. Dan ini bukan mazhab yang dibawa pada zaman dahulu, diikuti oleh ulama-ulama setelahnya di kalangan Hasyawiyatul Hanabilah, golongan terpinggir dari mazhab Hambali, yang mengatakan bahawa Allah ini ada tangan. Tangan ini kan, tangan tapi dengan makna anggota. Cuma bagaimana anggota dia tak tahu. Itu bukan. Atau mungkin dia kata kalam Allah ni bersuara dan berhuruf tapi yang qadim. Itu bukan. Ini adalah mazhab Imam Abdul Hasan Asy'ari, tidak sama dengan itu. Kerana mereka yang saya fahami adalah meletakkan yad dengan makna anggota, sebagai anggota. Cuma bagaimana itu mereka tidak mensabitkan. Ini adalah tidak sama dengan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Kerana Imam Abu Hasan Asy'ari adalah mensabitkan sifat, sifat yad, yang apakah itu dia tak tahu, dia serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting ia tidak sama dengan makhluk. Ba'da tanzih. Hadiri wal hadra afizakumullah. Lalu mazhab yang kedua, dia kata adalah mazhabu Imamil Haramain, iaitu ta'wiluha bima zakarnahu fi aslil aqidah. Mentakwilkan dengan apa yang telah kami sebutkan yang ada dalam di dalam kitab akidah wusta tadi. Maksud mentakwilkan dia apa? Yad, tangan. Janganlah maknakan dengan makna tangan anggota ataupun tangan yang hakiki, tangan kan, contoh dia. Tapi dia takwil lah, sebab bahasa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab tu menerima untuk ditakwil. Dengan kaedah bahasa Arab menerima dan sahih. Contoh dia, yadullahi faqa aydihim, tangan Allah lebih tinggi dari tangan mereka. Bukan dengan maksud tangan, bukan tangan sini, tapi maksud dia kekuasaan Allah lebih tinggi dari kekuasaan mereka. Salah ke betul? Kenapa salah pula? Boleh kan? Betul kan? Kenapa? Cuba kita cakap bahasa Melayu. Ini hatta bahasa Melayu mengiktiraf dia. Bahasa Inggeris mengiktirafnya. Melaka telah jatuh di tangan orang Portugis. Kita tak faham Melaka kedebak dekat tangan orang Portugis. Tak. Melaka has fallen into the hands of the Portuguese. Contoh dia. Maksud dia, hands di situ apa maksud dia? Bukan anggota, maksud kekuasaan. Ini nama dia figuratif. Kan? Majaz. Dalam bahasa itu diakui ada majaz. Dalam Quran banyak ayat. Was'alil qaryata, tanyalah kampung. Kalau ambil literal tak boleh figuratif. Kampung tak betul lah. Kampung tu bukannya hidup. Yang hidup adalah ahlal qaryati. Was'alil ahlal qaryati, tanyalah ahli qaryah. Ini kena betulkan kefahaman tersebut. Tapi di Malaysia sebenarnya tak pernah ada masalah bab ni. Cuma akhir-akhir ini membawa pemikiran-pemikiran hasyawiyah semakin rancak di Malaysia, yang perlu untuk dijaga keaslian tulen akidah ahli sunnah wal jamaah mengikut neraca Asy'ariyah dan Maturidiyah serta yang sama dengannya. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. InsyaAllah kita sambung yang ketiga setelah ini, lalu kita buka Q&A. Ya, baik doktor. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011129040004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Terus setia bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2 FM. Saya nak berubah tapi tidak ada kekuatan. Sebenarnya itu dah ada kekuatan dah untuk teruskan melaksanakan apa yang diniatkan dalam hati. Cuma perlukan kekuatan, perlukan kepada sahabat yang baik, perlu keluar daripada kepompong yang kita ada sekarang ni yang menghalang untuk kita berubah tersebut. Sebab tu para ulama sebut, kalaulah kita ada kawan yang tidak baik sebelum ni yang menyebabkan kita ni tidak berubah, maka kita kena pindah, kena duduk dengan orang yang baik. Maksudnya kena bersahabat dengan orang yang baik yang boleh untuk bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bawa kita kepada perubahan tersebut. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM.
Maafkan kami, Palestin. Ketika darahmu dipaksa mengalir di bumi sendiri dan kering di sejak mentari. Tulangmu bersepai di bedil serakah Zionis. Jerit pekikmu bergema di dadamu. Hilai tawamu ditelan bom dan fosfor putih. Jiwa kami sedang berpadu dengan nafsu, bercinta dengan dunia sambil beramal. Pohon restu untuk bahagia nanti. Maafkan kami, Palestin. Andai pecah peti suaramu memanggil nama Tuhan, putus salur darahmu berkorban demi Tuhan. Kami juga sedang berperang dengan nafsu yang lebih besar dari jihadmu, Palestin. Maafkan kami, Palestin. Perang kita berbeza medan. Kami sibuk berasak di sini. Dikau digasak sana sini. Bila hanya doa mampu dihantar pengganti kami, senjata terkuat kita, hantarkan kembali doa buat kita berjaya bersama-sama. Maaf dari Palestin. Maaf dari Palestin. Zaki Johari. Negeri Sembilan 102.7. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda masih lagi bersama untuk waktu ini. Di rancangan Iman Nunah, Iman Kami. Dan Alhamdulillah masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang sifat sam'i bersama doktor melalui kitab ke arah permakasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta. Dan untuk waktu ini bersama doktor kita ada sambungan bersama. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walhadra hafizakumullah. Jadi itu dah dua madhab yang kita sebutkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, dan madhab ketiga adalah madhabus salaf, iaitu golongan ulama-ulama salafus salih, iaitu al-waqfu fi ta'wili ta'yiniha wa qalu naqta'u bi anna zahiraha mustahila ghairu muradin wa nufawwidu ba'da dhalika ainal muradi minha ila Allah Ta'ala. Maksud dia apa? Kita bertawakuf. Jadi kita tak takwil. Sebab kalau takwil kita mungkin tersalah. Kan? Mungkin tersalah. Walaupun ikut kaedah bahasa Arab. Tapi kita pasti ia bukan dengan makna zahir yang mustahil. Kerana takkan kita nak kata Allah beranggota. Jawarih. Tidak. Mesti tidak. Tapi kita serahkan makna dia. Kita tahu Allah SWT maha mengetahui. Dan kerana kita serahkan makna dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak menentukan maknanya, maka kita anggap Allah yang maha mengetahui, kita tidak berkewajipan untuk mengetahui maknanya. Tapi kita beriman bahawa ini adalah ayat Quran, bahawa ini adalah hadis yang sahih. Kan? Cuma apa makna dia, kita tak terjun, tak khaut di dalamnya. Ini dipanggil dengan tafwid, mufawwid. Mufawwid itu kami menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Inilah pegangan ulama as-salafu as-salih. Dan menurut Al-Imam Sanusi ini adalah pendapat yang paling ahsanul aqwal wa aslamuha menurut Imam Sanusi, iaitu pendapat yang paling bagus dan paling selamat di sisi Imam Sanusi. Apa yang susah sangat untuk tafwid? Tafwid je lah. Kenapa tafwid pun tak boleh? Janganlah macam tu. Tafwid, saya rasa tafwid ini juga adalah termasuk yang paling selamat. Paling selamat kalau orang itu enggan untuk menerima konsep takwil kerana takut tersalah dan tafwid. Cuma ini berbeza. Ini bukan pendapat ada orang klaim inilah pendapat golongan Hasyawiyah. Tak juga. Lebih-lebih lagi ada sebahagian dari golongan Hasyawiyah memang jelas menolak tafwid sama sekali juga, kerana bagi di sisi mereka
Iaitu ayat ini yadun perlu difahami, dimaknakan dengan yad dengan makna yang hakiki, bukan makna majazi. Makna hakiki bagi yad adalah tangan dengan makna anggota. Ayalah. Dia ada yang kata macam tu. Contoh dia meletakkan makna istiwa dengan betul-betul duduk bersila. Ini. Itu tak boleh lah. Takkan Allah SWT ini seperti makhluk. Kan? Ada yang memahami nuzul. Nuzul dengan maksud turun. Turun dengan maksud apa? Turun betul-betul turun. Contoh dia. Dengan makna hakiki, bukan dengan makna majazi. Padahal ulama ahli sunnah termasuk sebahagian daripada salafus salih meletakkan nuzul dengan maksud nuzulur rahmah. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Al-Andalusi, ulama besar, dalam hal ini dia mentakwilkan nuzul dengan makna nuzulur rahmah, atau menukil pendapat yang mengatakan nuzul dengan makna nuzulur rahmah dalam kitab tamhidnya dan lain-lain. Hadirin wal hadirat, atau menukilkan kaul tersebut. Jadi ini adalah bagaimana kita berlihat di dalam atau membahas tentang iaitu ayat sifat, ayat-ayat sifat mutasyabihat atau dipanggil dengan iaitu sifat sam'iyah di sisi Imam Abil Hasan Al-Ash'ari yang telah disebutkan. InsyaAllah kita buka Q&A. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, soalan pertanyaan bersama anda ada di WhatsApp Konti yang dari minggu lepas, Doktor, ada yang bertanya, bagaimana fahaman yang menerima makna zahir ayat seperti tangan Allah, wajah Allah, sehingga klaim sama seperti akidah imam-imam madhab. Bagaimana, Doktor? Pertama sekali, perlu kita bersihkan dulu nama imam-imam mazhab. Jawapannya tidak. Itu bukan pendapat atau pegangan imam-imam mazhab. Kalau kita tengok kalam Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia bila ditanya dengan alal arshistawa, ar-Rahmanu alal arshistawa, ar-Rahman atas arash istawa, berarti apakah maksud istawa di sini? Kan? Orang tanya dia, kalau dia memiliki makna yang dengan makna zahir, dia akan jawab istiwa dengan makna zahir lah. Tapi dijawab apa? Al-istiwa'u ma'lumun, atau menurut ibarat yang lebih akurat, al-istiwa'u ghairu majhulin. Iaitu istiwa ni bukanlah tidak diketahui. Wal kaifu ghairu ma'lumin, cara dia tidak diketahui. Ya. Wasu'alu, bertanya an hadha bid'atun, tanya tentang ni adalah bid'ah. Lalu dia disuruh keluar, orang tu dia keluarkan. Ulama Al-Imam Sanusi sendiri dia mensyarahkan maksud istiwa maklum minal lughatil arab mahamiluhu al-majaziyah, iaitu istiwa diketahui di segi bahasa Arab ada makna-makna lain secara majaz yang sah bagi Allah SWT, iaitu dengan makna istilah, menguasai, ghalabah, dan lain-lain. Wal muradu fil ayat minha au min ghairiha bima lam na'lamhu majhulun lana. Kalau tanya apakah maksud sebenar bagi ayat tersebut, kan? Itu tidak kita tahu. Ini bukan saya kata, ini Imam Sanusi kata. Dia kata ini majhulun lana, tidak kita ketahui. Tapi bertanya tentang makna dia sebenar yang tidak sampai kepada kita secara nas daripada syarak untuk menentukan maknanya, ini adalah bid'ah. Kenapa kau tanya? Makanya dia dikeluarkan. Ini. Jadi ulama mazhab tidak seperti yang didakwa. Kononnya ulama mazhab sendiri yang percaya bahawa Allah ni ada tangan, ada mata, kan? Allah ni duduk bersila, Allah ni berada di atas arash. Siapa kata macam tu? Kan? Kalau dia sabitkan dalam, contoh di Imam Baihaqi, dia ada kitab Al-Hidayah ila Sabilil I'tiqad, mengikut neraca yang disebut sebagai Alul Hadis. Hakikatnya kita tengok disebut Allah lahul yad, bahasa Arab, Allah lahul yad. Jadi baginya ada yad. Tapi apa makna yad? Laisa bimaknal jawarih. Jadi dia tidak diberikan makna jawarih, anggota. So dia dah bersihkan dulu. Benda yang mustahil ni dibersihkan dulu. Lalu disabitkan sesuai apa yang nas datang. Seperti Imam Ibn Abdul Bar kata, amiruha kama ja'at. Jalankan ia seperti yang sampai. Jalankan ia seperti yang sampai. Kita boleh kata, inna lillahi yadan. Ma makna yad? Wallahu a'lam.
Jadi Allah SWT ada baginya yad. Apa makna yad? Wallahu a'lam, serahkan pada Allah. Kan? Itu tafwid. Kalau itu kita tak ada masalah. Ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tidak ada masalah. Tidak akan bergaduh dengan golongan Hasyawiyah sama sekali. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan satu lagi dari FB Live IKIM FM. Ahmad Nazri Yaakob bertanya, doktor, adakah yad istiwa termasuk sifat atau af'al Allah? Bagaimana nak jelaskan? Adakah sama macam sifat ma'ani? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ini kita dah jelaskan ke awal tadi. Bahawa kalau af'al bukan, af'al itu contohnya kita kata Allah SWT khalqu, menciptakan. Allah SWT sabur. Allah SWT, ini kan apa, khalqu kan af'al. Af'al Allah SWT. Rahman, Rahim. Ini af'al Allah SWT. Tapi kalau kita berbicara tentang iaitu sifat apa, yad, istiwa, ini apa? Sama ada kita takwilkan ia berkuasa, yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah dan lain-lain, atau kita nak nak mentafwidkan dia, atau nak mengatakan dia adalah ismun asma'un li sifat, nama bagi sifat yang walihadza tusamma ala madhhabihi sifatin sam'iyatan menurut kalam Imam Sanusi. Dan oleh sebab itu dia dinamakan menurut madhab Imam Abil Hasan Al-Ash'ari di sisi Imam Sanusi adalah sifatin sam'iyah, iaitu sifat-sifat sebangsa sam'iyah. So dia bukan af'al, dia bukan ma'ani. Dia bukan ma'ani. Sebab ma'ani kita tahu maksud ma'ani, sifat sama, basar, kudrah, iradah, kita dah sebut definisi-definisi dia. Tapi yang ini apa dia kata? Ila as-sam'u la al-aqlu wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatiha. Allah SWT yang mengetahui hakikatnya, ia disabitkan secara sama, bukan akal. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Ada soalan satu lagi di YouTube IKIM Media. Rashid Riza bertanya, doktor, bagaimana nak mengenali sifat ta'alluq? Mungkin kemungkinan yang bertanya sedikit keliru, kerana tidak ada istilah sifat ta'alluq. Tapi sifat yang berta'alluq, itu adalah senang je. Sifat ma'ani ada 7, betul? Okey, sifat ma'ani ada 7 ni. Pertama sekali, sifat hayat, dia tidak ada ta'alluq sama sekali. Lepas tu, sifat ilmu dan sifat kalam, dia berta'alluq dengan semua perkara, iaitu wajibat, mustahilat dan mumkinat. Lalu, sifat kudrah, iradah, ini adalah berta'alluq dengan mumkinat sahaja, tidak berta'alluq kepada wajibat dan mustahilat. Dan yang ketiga adalah sifat sama' dan basar, adalah bertakluk dengan segala perkara yang maujudat, segala perkara yang wujud. Wallahu alam. Ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Insya-Allah kesimpulan yang dapat kita tutup pada hari ini yang kita dapat bersama-sama dan juga menjadi nasihat kepada segenap pendengar, iaitu perbahasan tentang ayat mutasyabihat, sifat, yad ke, tangan ke, istiwa ke, duduk ke, apa ke. Ini adalah perbahasan yang sebenarnya dah dibahas oleh ulama beratus tahun dulu, dah habis dah. Kan? Dan ulama ahli sunnah jamaah dah banyak mengarang kitab yang tuntas selesai isu ini. Yang mana boleh kita rujuk dalam kitab-kitab yang disebar, bahkan telah diterjemahkan oleh banyak ulama-ulama alam Melayu, iaitu paling mudah macam inilah. Sama ada kita beriman ini ayat Al-Quran, kita serahkan maknanya kepada Allah SWT. Kalau ini berat bagi kita dan kita kata sahaja bahawa dia bukan dengan makna zahir, kan? Lalu kita mentakwilkannya dengan apa yang sesuai bahasa Arab. Ini kan? Atau nama bagi sifat, apa hakikatnya, wallahu alam, serahkan pada Allah, kita tak tahu. Kerana dia sampai kita kata dia ni nama asmaun li sifatin. Khalas, nama bagi sifat. Sifat sam'iyah. Ini kalau kita berhenti macam ni, kan akidah kita selamat. Tapi kalau kita berkeras nak bagi juga makna anggota, berkeras nak juga kata Allah ada ke atas langit, macam mana tak payah nak fikir. Ada ni, ada ke atas, bertempat. Ia bertempat. Itu dah